Buletin Didik 29 Oktober bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ke arah usaha memupuk dan mengasah kemahiran menulis dalam kalangan pelajar, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM mengadakan bengkel penulisan cerpen dan penerbitan antologi cerpen penulis cilik peringkat kebangsaan. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, bengkel itu adalah inisiatif berterusan dan usaha komited pihaknya dalam memastikan pelajar khususnya tahun 4, 5 dan 6 yang mempunyai bakat menulis mendapat peluang serta ruang mengasah kemahiran masing-masing. Projek rintis ini telah diadakan di negeri Kelantan dan akan diadakan di seluruh negara. Melalui pendekatan ini, anak-anak kita yang berkebolehan menulis akan melihat bahawa ruang dan peluang untuk mereka menulis secara lebih teratur ini ada, dan insya-Allah dengan ini membina minat untuk mereka bukan saja menulis cerpen tetapi menulis dokumen-dokumen dan juga menulis apa saja bentuk penulisan karya pada masa-masa yang akan datang. Jadi pendekatan yang kita gunakan ini adalah untuk memastikan anak kita di sekolah diberi seluas-luasnya ruang. Ya, setiap yang ada potensi ini kita gilapkan ke tahap yang paling baik kerana kita mahu setiap daripada anak kita ni ada rasa kekuatan dalam diri dia. Ya. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran bengkel penulisan cerpen dan penerbitan antologi cerpen penulis cerpen peringkat kebangsaan di Sekolah Menengah Kebangsaan Persin 161 di Putrajaya siang tadi. Untuk rekod, bengkel tersebut merupakan salah satu komponen di bawah Sekolahku Sejahtera yang diperkenalkan KPM pada Februari tahun ini. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razi turut melancarkan cerpen penulis cilik bertajuk Semanis Jala Mas yang menghimpunkan 31 cerpen berkisarkan budaya setempat negeri Kelantan. Ia merupakan hasil penulisan murid tahun 5 dan 6 dari sekolah terpilih di negeri itu yang berjaya digilap menerusi bengkel penulisan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razi berkesempatan mengagihkan bantuan kepada kira-kira 564 murid asnaf tahun 2 dan tingkatan 1 melalui Majlis Penyerahan Bantuan Komputer Riba dan Pelan Data Fasa 1 semalam. Ia merupakan inisiatif di bawah Wang Zakat Wakalah KPM melibatkan sekolah di sekitar Selangor, Kuala Lumpur serta Putrajaya. Katanya penyerahan bagi fasa 2 dan 3 akan dilaksanakan pada bulan November. Majlis berkenaan turut dihadiri Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pungutan Zakat PPZ Mawib, Abdul Hakim Amir Osman dan ibu bapa penerima. Dalam pada itu, KPM sentiasa berusaha menambah baik kualiti pendidikan termasuk usaha-usaha ke arah pendigitalan. Ia terbukti apabila KPM kini di peringkat akhir memuktamadkan draft dasar pendidikan digital yang dijangka dilaksanakan pada tahun hadapan. Ujar Datuk Dr. Razi, sumbangan bantuan komputer riba ini secara tidak langsung dapat membantu murid dalam pembelajaran mereka di samping menjadi persediaan mendepani pendigitalan pendidikan. Kerajaan akan menyemak semula allowance rendah dan perjawatan guru kelas agama dan fardu ain (KAFA) selepas pilihan raya umum PRU ke-15. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata beliau sudah berbincang dengan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berhubung isu allowance guru KAFA di bawah paras gaji minimum iaitu RM1,500 sebulan. Di bawah JAKIM, kita akan lihat walaupun dari segi one off dalam bajet kita ada bagi, kita dah umumkan. Beliau mengulas laporan media semalam mengenai allowance 35,000 guru KAFA di seluruh negara ketika ini hanya RM1,000 sebulan. Perdana Menteri berkata kerajaan sentiasa memberi perhatian mengenai kebajikan guru terbabit. Satu lagi berita yang membanggakan untuk Kolej Vokasional Keningau. 3 pelajarnya tersenarai sebagai finalis Anugerah Belia Global 2022 atau Global Youth Awards anjuran Roundtable Global Badan Kebajikan dari United Kingdom. Anugerah itu mengiktiraf golongan belia yang mampu membawa perubahan positif melalui inovasi tersendiri.
53 finalis dari beberapa negara termasuk Filipina, Bangladesh, Amerika Syarikat dan Kanada turut tercalon untuk 4 kategori yang dipertandingkan iaitu kepimpinan, inovasi, alam sekitar dan perubahan. 3 pelajar KV mewakili Malaysia ialah Tiffany Datu Darussalam dan LD Diani Alexander, finalis kategori inovasi serta Chris V. Neville bagi kategori alam sekitar. Ketiga-tiga mereka juga mempunyai pengalaman menyertai pelbagai pertandingan keusahawanan, inovasi dan persidangan selain meraih beberapa anugerah di beberapa festival seni secara dalam talian. Pemenang bagi setiap kategori akan diumumkan pada 12 November depan melalui majlis anugerah yang berlangsung di Camden Club, London. Di sebalik sesuatu laporan mahupun visual, ada individu di belakang tabir yang bekerja keras untuk menghasilkannya. Laporan kali ini menerusi segmen Wartawan Cilik, kita tampilkan Muhammad Afiq Adli Zunaidi, jurukamera dan penyunting My Spark Channel di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Kemunting, Kuala Nerus, Terengganu itu berkongsi perjalanan dan pengalamannya sepanjang menggalas tanggungjawab tersebut. Pelajar itu juga telah dipilih sebagai ikon TV PSS Terengganu 2022. Ikuti laporan ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Afiq Adli Zunaidi. Saya merupakan jurukamera dan juga penyunting utama My Spark Channel SMK pada Kemunting. Posisi sebagai insan belakang tabir membuat saya kurang dikenali. Namun, peranan saya amatlah besar dan bermakna bagi sebuah hasilan video. Berkecimpung dalam dunia penyiaran dan penghasilan video banyak membantu saya dalam meningkatkan potensi diri. Mula daripada tidak tahu apa-apa, saya mengorak langkah setapak demi setapak. Kini, saya mampu berbangga dengan hasil syutingan video saya. Kerana melalui syutingan ini, penonton dapat menikmati hasil yang lancar dan jelas semasa menonton video. Terima kasih Cikgu adalah karya syutingan saya setelah lama tidak beraksi. Sebuah karya khususnya untuk guru-guru di Malaysia. Dan 2 orang kru dari SMK Padang Kemunting iaitu adik Afiq Adli dan adik Adam Adha. Mereka akan menyerahkan sebuah pendrive yang mengandungi kad ucapan digital dan mereka juga berimpian agar kad berkenaan turut disampaikan kepada semua cikgu di Malaysia. Kesibukan sebagai kru TV PSS My Spark Channel SMK pada Kemunting tidak menghalang saya untuk berbakti kepada komuniti luar. Tanggal 16 Jun 2021, saya bersama salah seorang kru TV PSS telah dilamar untuk berkolaboratif sebagai editor dan jurukamera dalam penggambaran iklan visual. Visual merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan produk berasaskan madu dan telah berkolaboratif bersama Universiti Malaysia Terengganu. Di bawah seliaan Profesor Samsul Bahari bin Abdul Razak, Pesariah Kajian Biologi Sel Tumbuhan. Iklan ini memfokuskan kepada kepentingan madu kelulut secara tidak langsung. Saya belajar banyak perkara melalui kolaboratif ini. Saya mempunyai akaun TikTok yang memfokuskan kepada sinematografi dan salah satu video saya telah mendapat 200k views. Pengalaman yang terindah yang tak dapat saya lupakan ialah semasa saya dapat berjumpa dengan Perdana Menteri Malaysia, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sekian daripada saya, Afiq, Spark TV Channel. Bye-bye. Assalamualaikum. Bahasa kebangsaan harus dijadikan jambatan perpaduan dalam menyatukan masyarakat berpilang kaum di negara ini. Pendekatan berbentuk didik hibur dilihat mampu menarik penyertaan lebih ramai murid
khususnya bukan Melayu, untuk menghayati bahasa rasmi negara. Bersempena Dekad Bahasa Kebangsaan, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menganjurkan program Semarak Bahasa Kebangsaan 2022, Indahnya Bahasaku. Program yang berlangsung di SJKC Chunghua, Temangan, Machang, Kelantan menyaksikan pelbagai aktiviti yang diatur bermatlamat menanamkan kecintaan terhadap bahasa Melayu. Antaranya baca berita, kuis bahasa dan sastra, pertandingan pintar bahasa dan pertandingan bacalah dengan nada. Kami di DBP mengharapkan usaha untuk memasyarakatkan bahasa kebangsaan. Ya, kita nak menggalakkan masyarakat berbilang kaum di negara kita ini bersama-sama menggunakan bahasa kebangsaan dan menghayati bahawa bahasa kebangsaan itu adalah salah satu jati diri kita. Saya rasa yang paling untungnya ialah anak murid kami. Sebab sekurang-kurangnya dapat memupuk mereka untuk lebih berminat belajar sebab banyak aktiviti didik hibur. Ya, mereka boleh belajar, boleh mewarna, boleh menyaksikan banyak peserta-peserta dari luar dan ibu bapa dan cikgu-cikgu mereka sendiri menyertai. Sebenarnya kami terbuka mata sebenarnya. Saya pun terkejut tengok cikgu-cikgu dan penyertaan ibu bapa semua. Aktiviti seumpama ini bukan sahaja diharap dapat meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan murid sekolah vernacular, tetapi juga memupuk budaya menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Pemerkasaannya juga mampu menjadi asas kukuh kepada pembentukan generasi yang bersatu padu, bertoleransi dan bekerjasama. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mengagihkan sumbangan kewangan berjumlah RM123,000 kepada 246 penuntut institusi pengajian tinggi yang kurang berkemampuan di seluruh negara. Ia antara inisiatif disediakan perbadanan itu menerusi program bantuan pengajian Kementerian Pengajian Tinggi KPT PTPTN Prihatin. Program diadakan untuk menyalurkan bantuan sara hidup kepada peminjam yang kurang berkemampuan di IPT. Setiap penuntut yang layak akan menerima bantuan RM500 secara sekali bayar dan disalurkan menerusi akaun bank mereka. Majlis penyampaian bantuan pengajian KPT PTPTN Prihatin diadakan baru-baru ini di SMKA Datuk Haji Abbas di Kuala Terengganu dan seterusnya kawasan lain. PTPTN dalam kenyataannya memaklumkan program berimpak tinggi ini membolehkan masyarakat terus mendapat bantuan sewajarnya dalam usaha meningkatkan akses pendidikan tanpa mengira kaum dan latar belakang, selain sebagai pendorong untuk berusaha bersungguh-sungguh dan fokus kepada pembelajaran. Ia sekaligus membolehkan mereka mendapat pekerjaan yang baik serta mampu mengubah nasib keluarga untuk menikmati kehidupan yang lebih selesa. Rambut adalah mahkota untuk setiap insan. Untuk mendapatkan rambut yang cantik, setiap individu pasti akan ke salon untuk mendapatkan perkhidmatan memotong, mewarnakan mahupun merawat rambut. Kemahiran mendandan rambut bukan mudah dan memerlukan bukan sahaja latihan, malah pengalaman yang luas. Muhammad Azwan Othman, 29 tahun, mengakui telah menimba pelbagai pengalaman selama 10 tahun sebelum membuka perniagaan sendiri. Bekas pelajar Sekolah Menengah Teknik Gombak itu pada awalnya melanjutkan pelajaran dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Namun minatnya terhadap kemahiran mendandan rambut menjadikan dia nekat untuk menukar bidang, seterusnya melanjutkan pengajian dalam diploma dandanan rambut di sebuah akademi swasta di ibu negara. Cuba-cuba lah, mula-mula cuba-cuba. Lepas tu lama-lama minat, tengok boleh je sesuai dengan lifestyle, so why not. Selama 10 tahun, Azwan bukan sahaja mendandan rambut pelanggan di salon, malah hasil kreatifnya turut dicurahkan untuk pementasan teater, penggambaran filem dan pertunjukan fashion. Antara pengalaman yang membanggakan Azwan adalah ketika menyertai produksi teater Ola Bola. Ia adalah inisiatif Azwan mencabar diri untuk bekerja luar dari zon selesanya. Production timing lah. Timing kena laju lah banyakkannya. Lepas tu tools kita tak banyak tau dekat luar. Macam kalau dekat dalam salon kita complete kan, tools semua ada. Dekat luar ni macam kena kreatif lah. Guna apa yang ada,
timing kena jaga, lepas tu kena cepat lah, tu je lah. Ketika COVID-19 melanda, kerjayanya terkesan akibat penutupan salon rambut. Bagaimanapun, berikutan reputasi dan hasil karyanya yang sangat teliti, Perkhidmatan Azwan mendapat permintaan tinggi daripada pelanggan tetap. Kedai ni, Rambut Bagobin ni dah bulan lepas dah setahun lah. Kita dah setahun establish lah. Ini sebenarnya dulu garaj kereta. So garaj kereta saya renovate jadikan dia sebagai salon lah. Dia macam private sikit lah, private salon lah. Selama setahun pembukaan salon miliknya di Hulu Langat, Selangor, setiap bulan Azwan mampu menjana pendapatan mencecah RM10,000 sebulan. Melangkah ke hadapan, Azwan merancang untuk mengembangkan lagi perniagaannya. Pemuda ini juga menyimpan impian untuk membuka sebuah akademi kecantikan. Bersua kembali. Beri nafas baharu kepada usaha kitar semula. Itulah yang diusahakan oleh kerajaan tempatan di New York, Amerika Syarikat. Di bawah kendalian Jabatan Sanitasi serta tajaan Jabatan Pembangunan Belia dan Komuniti New York, beberapa artis dipilih untuk projek mencantikkan lori sampah di bandaraya itu. 5 truk sampah dengan berat lebih 20,000 kilogram diberi wajah baharu hasil sentuhan artis berbakat termasuklah pelajar sekolah. Pihak penganjur menerima respon yang memberangsangkan, lebih 240 permintaan dari seluruh negara. Namun akhirnya keutamaan diberikan kepada artis berbakat dan penduduk New York sendiri yang tampil dengan tema kelestarian. 5 lori sampah mewakili 5 kawasan utama di New York. So we went with the theme of recycling. We don't want it to be very explicit, which is why we put in people standing there to add a different dynamic to the piece altogether. Lebih menarik, artis-artis ini menggunakan cat yang dikitar semula oleh Jabatan Sanitasi. Daripada dibuang ke tapak pelupusan sampah, ia dikitar semula dan digunakan untuk tujuan bermanfaat. I'm doing a blueprint on the truck, basically of the truck. It'll like point to different functions and have like statements, clean up, don't litter, recycle. You know, trying to like make it informative for people like when it's driving by you can read it. Inisiatif Trucks of Arts ini diharap dapat memberi peringatan berterusan kepada orang ramai tentang kepentingan mengitar semula dan mengurangkan jejak karbon. Buenos Aires di Argentina seolah-olah dilanda demam jin apabila ribuan peminat kumpulan BTS membanjiri Stadium River Plate. Anggota BTS itu membuat penampilan istimewa pada konsert jelajah dunia kumpulan Britain terkenal Coldplay. Kelibat jin itu juga bukan calang-calang kerana ini adalah persembahan live pertamanya untuk lagu The Astronaut. Kelibat untuk hanya satu lagu itu sudah cukup untuk mencetuskan kekecohan sejak pengumuman dibuat minggu lalu. Ratusan peminat berkemah berhari-hari di luar stadium, manakala lebih 1,000 orang sanggup menunggu ketibaan penyanyi itu di lapangan terbang baru-baru ini. Ramai juga mengakui membeli tiket pada saat akhir sebaik pengumuman Jin sebagai artis jemputan dibuat. The Astronaut adalah lagu solo terbaru daripada Jin yang dilancarkan semalam. Ia adalah kolaborasi kedua BTS bersama Coldplay. Liriknya turut dihasilkan bersama oleh Jin dan anggota kumpulan rock itu. Lagu ini juga disifatkan sebagai hadiah buat peminat sebelum Jin menyertai latihan ketenteraan wajib di Korea Selatan tidak lama lagi. Konsert Coldplay ini pula ditayangkan secara live di 3,500 pawagam di lebih 70 negara.
Sukan. Saingan bola sepak pembangunan remaja Piala Super Mok 2022 menghampiri kemuncaknya di Akademi Moktadahari AMD Gambang Pahang. Penyertaan wakil negara tetap mantap menerusi kemarahan AMD Panthers ke aksi penentuan juara Cup kategori bawah 13 tahun esok selepas menjinakkan Asiana Soccer School dari Indonesia 2-1 di peringkat separuh akhir pagi tadi. Aksi sengit dipamerkan di antara kedua-dua pasukan pada hari kedua terakhir Piala Super Mok 2022. Permainan 35 minit setiap separuh masa itu menyaksikan skuad bimbingan Abdul Aziz Ismail berjaya menyerap asakan lawan dari negara jiran. Selepas jaringan pembukaan Muhammad Iman Danish Muhammad Syukur, seawal minit ke-12, Muhammad Asmadi Muhammad Rafli terus meletakkan wakil negara dalam keadaan selesa dengan menggandakan kelebihan minit ke-31. Pertarungan diselangi dengan ketangkasan kedua-dua penjaga gol, Adrian Muslim Sufian dan Gibran Rajendra Taraka yang sibuk di gawang masing-masing menyelamatkan keadaan. Anak buah Herian Shah cuba menyalakan kebangkitan saat akhir dari gol Muhammad Mirza Firjatullah minit ke-56. Namun ia belum memadai untuk menidakkan kemenangan penting 2-1 wakil negara sebaik whistle penamat ditiup. Pertemuan kemuncak dijadual 4 petang esok menyaksikan ulangan perlawanan akhir 2019 apabila juara bertahan Buriram United sekali lagi menjadi halangan. Semua bermain dengan baik, semua first half ada yang kurang. So midfield macam kurang hari ni first half, tapi second half semua dah bounce back, semua dah semangat nak main, nak pergi final esok. Semua dah buat yang terbaik. So esok good luck semua. Kita nak angkat piala tahun ni. Akhir tahun ni kita nak ada satu title. Beregu wanita negara Perli Tan dan M. Tina mempamerkan semangat juang tinggi di suku akhir badminton terbuka Perancis semalam. Meskipun bukan pilihan, Perli dan Tina yang berdepan Chiharu Shida, Nami Matsuyama tidak gentar mempamerkan kebangkitan dramatik. Mereka kalah 15-21 set pertama kepada pilihan ketiga itu, namun berjaya mengubah nasib dengan kemenangan 21-14, 21-14 untuk menempah tempat di separuh akhir hari ini. Harapan untuk menyaksikan beregu lelaki menjejak kaki ke separuh akhir terbuka Perancis juga tidak berhasil. Gandingan profesional Ong Yu Sin dan Teo Yi yang diletakkan sebagai pilihan ke-8 tidak dapat meneruskan kemarahan ketika menentang Choi Sol-gyu dan Kim Won-ho. Meskipun bukan pilihan, lawan dari Korea Selatan itu menjerat Yu Sin Yi dengan aksi bertenaga 21-18 di set pertama. Sol-gyu Won-ho kemudian tidak membenarkan wakil negara bangkit di set kedua, menang catatan serupa 21-18 dan mengesahkan kemenangan dalam tempoh 43 minit. Beralih ke tenis jelajah ATP terbuka Basel, Switzerland. Pilihan utama Carlos Alcaraz dari Spanyol mara ke separuh akhir apabila mengenepikan rakan senegara Pablo Carreño Busta. Peringkat suku akhir, Alcaraz berdepan pilihan kelima kejohanan Carreño Busta. Walaupun diasak bertubi-tubi, Alcaraz sukar untuk ditewaskan. Disusuli satu pukulan tepat, set pertama sah milik Alcaraz. Set kedua saingan lebih sengit, terikat 4-sama dan di sebalik mendahului 40-30, Carreño Busta gagal menjarakkan kedudukan. Keputusan sah milik Alcaraz apabila pukulan balas daripada Carreño Busta gagal melepasi jaring. Alcaraz menang 6-3, 6-4 dan akan berdepan pilihan ketiga Felix Auger-Aliassime di peringkat separuh akhir. Paparan 3 generasi melakukan kerja-kerja pembersihan dan kitar semula di Sungai Nil, Mesir mengakhiri buletin didik. Saya Syafrizan Wahab, salam hormat dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.